Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته أو كما قال. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan menjadi imam sembahyang mayat kalau sekiranya si mati itu ada meninggalkan hutang. Nabi SAW, kalau orang mati ni ada berhutang, Nabi tak mau jadi imam. Tak mau jadi imam sembahyang mayat dia. Fa'utiya bimayyit, kata Jabir, dibawa satu mayat mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi akan kata, Nabi kata alaihi dain. Nabi kata, ni dia yang mati ni ada hutang tak? Qalu, kalau sahabat kata na'am, ya, dia ni ada hutang, masa dia mati dia ada hutang. Dalam kes ni sahabat kata na'am dinarani. Dia ni masa dia mati dia ada hutang 2 dinar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum. Nabi akan kata dekat sahabat-sahabat lain yang ada ni, Nabi kata hampalah sembahyang mayat dia. Nabi tak mau jadi imam, Nabi suruh sahabat-sahabat sembahyang. Faqala Abu Qatadah al-Ansari, satu sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, dia orang Ansar.
Bila Nabi kata Nabi tak mau jadi imam untuk sembahyangkan mayat orang yang ada hutang 2 dinar ni, Abu Qatadah kata, huma alayya ya Rasulullah. Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, hutang dia 2 dinar, saya tanggung, saya akan settle. Qal, kata Jabir, fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi pergi jadi imam. Okay. Dalam satu hadis lain riwayat daripada Imam Ahmad, dia ada sambung sikit lagi hadis tu. Kata dia, summa qala ba'da dhalika biyaumin, yang ni dalam riwayat Ahmad, tadi riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Ahmad, lepas pada Nabi, orang buat main mayat depan Nabi, Nabi tanya dia ni ada hutang ke ada? Dia kata dia ada hutang 2 dinar. Nabi kata macam tu hampa sembahyang, aku tak mau. Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, hutang dia 2 dinar, saya akan settle. Barulah Nabi jadi imam sembahyang mayat si mati itu. Dalam riwayat Ahmad, dia kata apa? Dia kata qala ba'da zalika biyaumin. Selepas dah Nabi sembahyang mayat selesai, esok. Dua esok tu Nabi SAW kata ma fa'alad dinarani. Nabi tanya balik, ni mayat sembahyang dah semalam ni, dah simpan dah ni. Esok Nabi pergi cari Abu Qatadah yang kata nak tolong bayar mayat dia, hutang mayat ni. Nabi pergi cari dia. Nabi kata macam mana dengan 2 dinar dia? Hang settle tak lagi? Ini dalam riwayat Ahmad. Faqala innama mata amsi. Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, baru kemarin dia mati, tak ada ambil bayar lagi. Ni hak mengaku nak tolong bayar ni, kalau apa benda tu tak ada nak pergi bayar lagi yang hutang 2 dinar ni. Innama mata amsi ya Rasulullah, baru kemarin mati, saya pun tak ada lagi nak pergi settle. Qal, kata Jabir, fa'ada ilaihi minal ghad. Tak apa, tak bayar tak apa. Lusa Nabi mai cari lagi Abu Qatadah. Faqala, Abu Qatadah nampak Nabi duk tuju mai kat dia. Terus dia kata laqad qadaituhuma ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, setelah. Dan dah dia nampak Nabi duk tuju mai kat dia, dia tahu dah ni orang tua ni nak tanya. Tuan, kuliah saya yang beberapa bulan dulu, saya sebut macam tu lah. Saya kata Nabi tengah baca khutbah, cucu jatuh. Orang tua ni turun, pergi dekat cucu dia. Ada satu orang duk tengok live TV ni, dia marah saya. Dia kata, Ustaz, jaga sikit lisan tu, jangan duk panggil dekat Nabi orang tua ni, itu tak hormat, dia kata. Dalam bahasa kita orang Kedah ni, bila kita kata lagu tu, bukan kata tak hormat. Turun orang tua ni pergi angkat cucu dia, bukan tak hormat macam tu. Orang Kedah dengar okey, tak ada apa. Dia ni mana tak tahu Johor ke Kuala Lumpur ke mana ke. Dia kata, Ustaz, tolong jaga lidah, jangan kata orang tua, dia kata. Astagfirullahalazim. Kan? Kita dah biasa dah, bila sembang kita sebut macam tu, tuan-tuan pun orang belah sini dengar okey, ya, tak ada apa. Tapi jaga tuan-tuan, bila cakap public ni, ada orang luar dengar, dia bagi dia kasar, bagi kita tak apa. Saja saya selit macam tu. Kalau dia dengar balik ni, dia kata lagi orang tua, dia kata. Panggilan orang tua tu bukan tak hormat, kita hormat. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi lusa tu Nabi pergi cari lagi Abu Qatadah ni. Abu Qatadah nampak Nabi duk mai kat dia tu. Terus dia kata, ya Rasulullah, qadaituhuma, settle dah. Dia kata 2 dinar tu saya dah settle dah. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar kata dia janji nak tolong selesai hutang si mati ni 2 dinar, dah selesai dah. Nabi kata apa? Al-an baradat alaihi jilduh. Nabi kata, lah ni okey, mayat tu kulit dia sudah sejuk. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni Nabi SAW ni nak beritahu dekat kita, hutang ni seberapa boleh tak sah terlibat, kecuali terpaksa. Zaman lah tak payah tuan-tuan.
Beli rumah nak kena loan, beli kereta nak kena loan. Itu cerita lain. Hutang yang saja pergi cari penyakit, kalau nak kira keperluan kita dah cukup dah. Pergi berhutang untuk bermewah-mewah, ini yang dilarang oleh agama. Apatah lagi orang yang sikap dia, yang sifat dia suka berhutang. Yang ni lagi Nabi tak suka. Habis dalam qaryah ni, daripada tu imam sampailah kepada pion duk kerja pejabat ni, semua kena tangan dia. Kawan ni kena 5,000, kawan ni kena 1,000, kawan ni kena sampai RM5 pun dah. Sikap ataupun sifat suka berhutang ni Nabi SAW sangat tak suka. Dan hadis yang kita baca ni, Nabi nak bagi tahu yang tu. Nabi nak bagi tahu, kata dia tak suka kalau ada di kalangan umat dia ni menjadikan tabiat dia suka berhutang. Nabi tak suka. Sehingga kenapa? Bila ada kematian, soalan yang Nabi tanya, dia ni ada hutang ke tak? Kalau orang kata ada, Nabi kata hampa sembahyang. Dia tak mau jadi imam kepada mayat itu. Baik. Dalam hadis riwayat daripada Abu Daud, dia kata apa? Falamma fatahallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apabila Islam ini sudah jadi dominan, apabila Allah sudah buka negeri kepada Islam, Islam sudah memerintah, dia kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Nabi sebagai presiden kepada negara Islam Madinah pada masa itu, Nabi kata, oleh kerana kita sudah memerintah hari ini, maka aku lebih berhak lagi menjaga orang-orang Islam daripada dia jaga diri dia sendiri. Itu dia, tuan-tuan. Kata Islam, apabila dia memerintah ni, dia macam tu punya jaminan dia bagi. Pemerintah mengambil tanggungjawab menjaga rakyat ni sampai macam tu. Tidak akan ada rakyat yang hidup melarat, merempat, susah, sampai makan tak ada, sampai anak nak minum susu tak ada duit nak beli. Tidak akan ada keadaan ini. Sehingga Nabi SAW kata, ana aula bi kulli mu'min min nafsih. Kalau aku memerintah, kalau hari ini Islam sudah memerintah, satu orang Islam itu, dia bertanggungjawab pada diri dia. Tapi aku bertanggungjawab kepada dia lebih pada dia bertanggungjawab pada diri dia. Nabi kata, faman taraka dainan fa'alayya qada'uh. Nabi SAW kata, kalau sekiranya ada di kalangan rakyat dalam negeri ini yang mati dalam keadaan berhutang kerana terpaksa, aku akan tunaikan hutang dia. Sebab Islam sudah memerintah. Sebab Baitul Mal duk ada tangan orang Islam. Nabi kata, kalau ada di kalangan rakyat negeri ini, negeri Madinah ini, yang mati dalam keadaan hutang kerana terpaksa, hutang kerana nak bagi makan anak bini, hutang kerana nak bagi mengaji anak-anak dan cucu-cucu, kalau sekarang berlaku macam ni, Nabi kata dia mati, aku sebagai pemerintah akan lunaskan, akan tunaikan hutang-hutang dia. Wa man taraka malan faliwarasatih. Kalau dia mati tinggal harta, kerajaan tak akan kacau harta dia. Itu untuk waris dia. Hampa bahagilah ikut paraid. Hampa pakat-pakat ambil seorang sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum al-masjid. فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahhir rijal. Qala Abu Umamah ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Abu Daud. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata satu hari Nabi SAW dia pergi masjid, sedangkan itu bukan waktu semayang. Okay? Rumah Nabi sebelah Raudhah tu masjid, rumah Nabi kubur tu. Satu hari Nabi daripada rumah dia keluar, dia main masjid. Sedang itu bukan waktu semayang, bukan waktu subuh, bukan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Nabi masuk pergi dalam masjid, faiza huwa bi rajul minal ansar. Nabi tengok ada seorang duduk dalam masjid, duduk sorang-sorang. Yuqalu lahu Abu Umamah. Nabi tengok-tengok, ni Abu Umamah, sahabat Nabi. Nabi kata dekat dia, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Nabi kata, wahai Abu Umamah, lu buat apa ni seorang-seorang dalam masjid, ni bukan waktu semayang. Lu buat apa seorang-seorang? Kata Abu Umamah, humum lazimatni wa duyun ya Rasulullah. Abu Umamah kata, ya Rasulullah, saya tengah serabut ni. Ataupun dalam bahasa lebih standard, saya tengah kerosot ni. Saya tengah duk kerosot ni, tengah duk serabut. Duk serabut dengan duyun, dengan hutang banyak. Qal, Nabi kata dekat dia, afala u'allimuka kalaman idza anta qulta azhaballahu azza wa jalla hammak wa qada anka dainak. Nabi kata, Abu Umamah, mau saya ajak satu doa yang kalau hang amalkan doa ni, hang punya serabut nanti hilang, hang yang hutang nanti selesai. Nabi kata, agak-agak lah tuan-tuan, ada orang serabut dengan hutang lah ni? Bukan ada, ramai. Tuan-tuan tahu tak, lah ni banyak orang menyaga tengah suffer lah ni. Teruk tuan-tuan. Berapa banyak kedai makan tutup lah ni. Pasal apa? Purchasing power di kalangan rakyat berkurangan. Kuasa membeli di kalangan rakyat kurang lah ni. Orang duit tak ada ke apa tak tahu. Sedang tak sedang, sudah jadi macam tu. Ramai ni orang yang terlibat dalam berbagai-bagai bisnes ni. Duk rasa dah lelah musim panas, tak hujan lama. Di rumah berasa bahang ni, bahang ekonomi yang tak cantik ni. Duk rasa. Kedai-kedai kampung kuih duk tutup. Bukan menjaga besar pun, roti canai aja tutup. Dia kata kalau dulu, dia kata sehari, dia kata orang makan roti canai dia 200 orang. Lah ni 50 orang pun payah. Siapa abang ni tuan-tuan? Surah abang, dua abang. Nama pun surah abang. Dua abang. Dalam online, berita harian online, dalam apa online ni kita saja duk baca kan. Macam ni macam cerita duk mai. Kenaikan harga barang yang, tuan-tuan, siapa pergi market tahu. Siapa yang duk tunggu di rumah nak makan aja tak tahu. Pergi market boleh tahu harga macam mana. Jangan sembang kata kerang harga sekilo RM1. Jangan sembang dah. Itu cerita cukup lama dulu. Dengan sembang kata kita hari ni makan ikan temenung sudah lah. Jangan sembang. Ikan temenung pun mahal lah ni. Kedai-kedai makan ni, ketam, udang, kepala ikan ni kira
kira tak jalan lah. Mereka main minta nasi, mereka suruh buah telur satu, mereka suruh buah kuah banjir, mereka suruh lepas terung sebelah. Bismillah, jalan. Orang yang menyaga pakat duk, pasal apa ni? Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa? Oh, bulan 12 hari tu mereka habis belanja kot. Anak-anak nak masuk sekolah. Mungkin tahun sebelum-sebelum ni ada bantuan persekolahan, dapat uniform, dapat beg, dapat kasut sekolah, dapat apa. Baru-baru ni tak ada. Baru-baru ni tak ada. Bila tak ada, duit poket kena keluar. Bila duit poket keluar, alamak kata kedai makan tak pergi dah, pakai rebus Maggi di rumah. Nampak tuan-tuan? Dia duk pergi macam tu. Dia duk melarat. Dia duk melarat. Dan tidak sikit orang mula duk berhutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Umamah duk di masjid ni, duk melengung, duk fikir ni, duit tak ada, kemudian duk hutang orang pun makin duk ramai orang yang dia duk hutang. Nabi tengok dia, Nabi kata, ya Abu Umamah, apa pasal ni? Apa cerita ni? Dia kata, ya Rasulullah, sabut. Kerasat. Dia duk fikir dengan susah, dia kata. Nabi kata, wahai Abu Umamah, mau tak saya bagi satu doa, insya-Allah amalkan doa ini, hilang serabut, dan hutang pun boleh selesai. Siapa ada hutang boleh tulislah sambil duduk dengar ni. Boleh tulis. Kata Nabi SAW, mau tak aku bagi tahu? Abu Umamah kata, bala ya Rasulullah, mau sangat, dia kata. Kata Nabi, qul idza asbahta wa idza amsayta. Nabi kata, pagi petang baca benda ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada gundah gulana, serabut dan juga sedih. Minta kat Tuhan. Tuhan, kita tani, kita punya slack kita dalam hidup kita, kita punya slack kita tani. Kita biar jadi apa-apa, kita selalu tak nampak Tuhan. Selalu kita macam tu. Tuan-tuan dan saya, bila kena apa-apa satu benda, kita terhijab, kita tak nampak Allah boleh tolong kita, kita tak nampak Allah lah penyelesai kepada masalah kita, kita tak nampak, kita duk nampak makhluk, kita duk nampak orang, kita nak pergi jumpa orang tu, kita jumpa orang ni, kita nak minta tolong, nak selesaikan masalah kita. Sebenarnya hakikatnya ialah yang nak tolong kita last sekali Allah. Bukan tak boleh minta tolong ke orang, tapi dekat Allah tu jangan lupa minta. Sebab orang kita minta tolong tu, dia berasa nak tolong kita ke tak? Allah yang buka hati dia sampai dia rasa nak tolong kita. Minta ke Allah dulu. Pukul 4.30, pukul 5, pukul 5.30 nak subuh tu bangkit, ambil ayat semayang, cari Allah masa tu. Menangis depan Allah, minta dekat Allah masa tu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Minta apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada rasa gundah gulana, rasa serabut, rasa krosyot dan juga rasa sedih ni. Aku minta engkau tolong. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada lemah dan penyegan. Minta Allah tolong kita, jangan kita ni jadi pemalas, jadi penyegan. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada jadi penakut dan juga jadi bakhil kedekut. Wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahhir rijal. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kena belenggu hutang. Belenggu, tuan-tuan, dia guna perkataan ghalabah. Ghalabah ni kira dia menewaskan kita. Hutang ni menewaskan kita. Tuan-tuan, dalam masa 2 bulan berapa orang terjun Jambatan Pulau Pinang? Siapa
yang waras fikiran, yang mempunyai kehidupan yang bahagia dan selesa, yang fikir nak pergi atas jambatan Pulau Pinang, nak dive turun, siapa? Orang yang last sekali dia duk nampak jambatan ni, orang yang kerosot. Dia rosot, tuan-tuan. Dia tak boleh fikir. Dia duk fikir hutang ni lepas satu-satu, lepas satu-satu. Daripada seorang, dua orang, daripada dua orang, 10 orang dia duk berhutang. Dia duk fikir orang duk ligan dia. Dia duk fikir orang duk tuntut dia. Dia duk fikir balik rumah jadi masalah dekat dia. Dia fikir, tuan-tuan. Dia blackout. Dia blackout. Bila dia blackout, tuan-tuan, apa jadi? Yang jadi di jambatan Pulau Pinang dulu. Sampai ambil bata, bubuh dalam beg, ikat di badan. Dia nak make sure bila dia terjun tu, dia tenggelam tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sampai macam tu. Pasal apa, tuan-tuan? Nabi SAW sudah abang minta berlindung dengan Allah daripada kita sampai ke tahap berhutang, yang berhutang itu membelenggu kita. Waqahhir rijal, minta Allah lindung kita daripada kita ni duduk di bawah tekanan orang. Kita kena pressure dengan orang. Yang benda ni juga contribute, menyumbang kepada jadi stres yang melampau, yang tidak sikit orang yang lemah iman akhirnya ambil keputusan bunuh diri. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia kata fa'altu dzalik. Nabi abang suruh amal doa tu, aku pun amal. Dia kata, pagi petang aku baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahhir rijal. Pagi aku baca, petang aku baca, pagi aku baca, petang aku baca. Bukan baca saja, baca dan dia memahami apa yang dia baca. Tuan-tuan, dari segi psikologi kita tengok. Dari segi psikologi, bila Nabi ajak doa macam tu, apa cerita dia, tuan-tuan? Bila minta berlindung daripada gundah gulana, sedih dan sebagainya, maksudnya apa? Dia sudah fokus. Bila dia dari segi psikologi, dia rasa aku dah doa dan Allah akan tolong aku, dia boleh ketepikan rasa serabut dia tu dan dia main fokus dalam hidup. Daripada satu orang yang putus harapan dalam hidup, dia jadi satu orang yang ada harapan untuk teruskan hidup. Yang kedua, minta supaya Allah jauhkan dia daripada sifat malas. Bila dia minta doa macam tu, dia jadi rajin. Dia jadi rajin. Bila dia rajin buat kerja, dia dapat duit. Yang tadinya duk gaduh tak ada duit nak berhutang ke orang, dia sudah dapat duit. Minta supaya Allah jauhkan dia daripada bakhil dan kedekut. Bila dia dah dapat duit, dia jadi satu orang yang tidak bakhil. Duit yang dapat kat dia, dia pula pergi tolong orang lain. Tuan kena ingat, tuan-tuan, sedekah ni ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurangan harta kita dengan sebab sedekah. Tak akan kurang. Jangan takut. Tidak akan kurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan bagi lebih. Tuan-tuan percaya tak? Quran kata. Quran kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ni Tuhan kata ni, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Tuhan kata. Apa maksud dia? Tuhan kata perumpamaan orang-orang yang sedekah, yang infak harta dia pada jalan Allah. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Nabi kata macam satu orang yang bermula dengan sebiji biji benih. Dia pergi tanam biji benih sebiji, terbit mai sab'a sanabil, terbit mai 7 tangkai buah. Satu benih dia tanam, keluar mai 7 tangkai buah. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah.
Tiap-tiap satu tangkai tu pula ada 100 balik habbah dia buah biji tadi ni. Dia keluar mai 100 tiap-tiap satu tangkai. 7 tangkai sudah ada 700. Siapa dia ni? Ini orang yang bersedekah. Siapa kata ni? Allah kata dalam Quran. Tentu kalau Nabi kata, kita boleh kata hadis sahih kadang-kadang. Ini ayat Quran. Bila ayat Quran, kita dituntut supaya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tak boleh nak bagi 1000, tak boleh nak bagi 100, tak boleh nak bagi 10 ringgit. RM1 kita bagi. RM1 itu satu habbah. Kita bagi RM1, Allah akan bagi buat mai balik dekat kita 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai tu ada 100 ringgit, RM700. Allah boleh bagi kalau dia nak bagi. Dan Allah sudah janji benda ni dalam Quran. Dan Allah ni apa tuan-tuan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tak pernah mukir janji. Dia kata dia nak bagi, dia tentu bagi. It's a matter of time. Dia nak bagi cepat ke, dia nak bagi lambat sikit. Dia nak tengok sabak kita tahu mana. Kita minta-minta tak dapat lagi. Sebulan tak dapat lagi. 2 bulan tak dapat lagi. 1 hari dia bagi. Pasal apa? Pasal dia sudah janji dalam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hamba Allah yang susah tadi ni, Abu Umamah tadi, Nabi ajak dia doa ni. Bila dia minta doa kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan aku orang kedekut. Bila dia dah rajin, dia dah buat kerja, bila dia dah dapat rezeki tu pula dia pergi sedekah, Allah lipat gandakan lagi kepada dia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka Allah lipat gandakan lagi kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezeki dia dan dia maha mengetahui. Apa katalah hadis ulas sekali? Qala, kata Abu Umamah, fa fa'altu dhalik. Nabi suruh aku buat itu, aku buat. Dia kata. Fa azhaballahu azza wa jalla hammi. Dia kata, ya Allah, dia kata, Allah hilangkan segala serabut dalam hati aku. Allah hilangkan rasa semak perut dia. Allah hilangkan rasa kerosot dia. Allah hilangkan semua. Wa qada anni daini. Dan Allah tolong aku settle semua hutang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia janji, dia akan tunaikan janji dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'udzu billahi minal kufri wad dain. Faqala ar-rajul, ta'dilu ad-dain bil kufr? Qala na'am. Atau kama qala, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Nabi kata, a'udzu billahi minal kufri wad dain. Masya Allah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu daripada jadi kufur dan daripada hutang. Nabi pergi tu hutang ni dengan kekufuran. Dan Nabi sebut macam tu. Nabi kata, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada jadi kufur dan daripada utang. Bila Nabi sebut macam tu, faqala ar-rajul, satu orang sahabat dengar Nabi doa macam tu, tanya Nabi dandan. Dia kata, ya Rasulullah, ta'dilud dain bil kufr? Dia kata, adakah berhutang sama macam kekufuran? Pasal pergi pegu tu. Semalam kuliah kita di Masjid Simpang 4, Pematang Buluh di Seberang Perai, Penang. Kita baca ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah pesan jangan sembah lain daripada Allah, jangan syirik Allah, dan dengan mak ayah buat baik. Kita terang semalam, kata dalam Quran ada 6 tempat Allah sebut sembah Allah, tauhid Allah dengan buat baik ibu bapa. Masya Allah. Perkataan ihsana disebut 6 tempat. 5 tempat Allah gandingkan tauhid Allah dengan buat baik ibu bapa. Ganding.
Ganding ni ulama tafsir kata apa? Menunjuk kata pentingnya buat baik kat mak pak, seperti mana pentingnya kita tauhidkan Allah. Malam ni kita jumpa pula Nabi punya doa. Nabi doa apa? Nabi kata, ya Allah, aku minta berlindung denganmu minal kufri wadain. Minta berlindung daripada kufur dan juga utang. Sahabat bila dengar terus tanya Nabi, ya Rasulullah, ta'dilud dain bil kufr. Adakah utang ni sama macam kekufuran? Qala na'am. Nabi kata yes. Apa jangan take for granted utang ni. Jangan ambil mudah utang ni. Jangan senang-senang nak pergi berhutang. Itu maksud dia. Bukti dia, apa maksud hadis ni? Bukti dia berapa ramai orang kerana belenggu hutang akhirnya dia bunuh diri. Bunuh diri itu ciri-ciri kekufuran. Bunuh diri kerana hutang. Rupanya 1400 tahun dulu Nabi dah sebut dalam doa dia, minta supaya Allah pelihara, Allah jaga kita ni daripada sangkut dengan hutang dan juga kekufuran. Maknanya bahayanya berhutang ni sampai dia nak pergi sama level dengan kekufuran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan mudah-mudah berhutang. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, annam ra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aiti law kana 'alaiha dain akunti taqdina. Qalat na'am ya Rasulullah. Qal fadainullah ahaqqu bil qada. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi kita duk cerita hutang, otak kita semua fikir hutang duit. Now Nabi bawa satu angle lain, satu dimensi lain. Nak cerita kata hutang ni bukan duit saja. Hutang ni bukan duit saja, dia boleh jadi dalam form, dalam bentuk lain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, satu perempuan mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahr. Perempuan ni mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, mak saya baru mati dan mak saya ada tinggal puasa sebulan. Mak dia mati dan mak dia ada tinggal puasa sebulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aiti law kana 'alaiha dain akunti taqdina. Nabi terus tanya dia, kalau mak hang mati ada tinggal hutang duit dengan orang, hang nak pergi settle dah hutang dia? Nabi tanya dia ni, kalau mak hang ni mati dia ada berhutang duit dengan orang, adakah hang sebagai anak hang nak pergi tolong tunaikan, tolong bayar hutang mak hang yang mati tak ada bayar hutang tadi? Qalat na'am. Dia kata sudah tentu ya Rasulullah, saya anak, saya akan bayar hutang mak saya kat orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadainullah ahaqqu bil qada. Nabi kata kalau macam tu, puasa tu hutang mak hang dengan Allah itu lagi utama kena bayar. Rupanya bukan hutang duit saja, kita dengan Allah pun boleh jadi berhutang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hutang puasa dengan Allah wajib dibayar. Mai pula satu hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia annam ra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadharat an tahujj falam tahujj hatta matat afa ahujju anha? Qala na'am hujji anha. Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun akunti qadiyah? Aqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Atau kama qala, hadis sahih
riwayat Al-Bukhari. Satu perempuan juga mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mak saya dah mati, tapi sebelum dia mati, dia bernazar nak buat haji. Dia bernazar nak buat haji. Ni tak apa adalah. Hari itu dia kata kalau merayu nak mengiring kena 22,000 pergi. Lepas tu tengok-tengok balik, kata tak apa pula dah. Kalau merayu okey, dapat juga subsidi. Alhamdulillah. Kan? Dia ni mak dia mati tak dan buat haji, tapi mak dia bernazar. Bukan takat tak dan buat haji, mak dia bernazar dah. Dah bernazar dah, tahun depan mak nak pergi buat haji. Bernazar dah. Mak nazak ni, tahun depan mak nak pergi buat haji. Tak dan mati. Dia pergi tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mak saya baru mati, tapi masalahnya sebelum dia mati, dia bernazar dia nak pergi buat haji. Macam mana cerita ni? Adakah saya sebagai anak nak kena buat haji dekat mak saya? Dia pergi tanya Nabi. Qala Nabi SAW, na'am. Nabi kata ya. Sebab bila nazar, dia sudah jadi hutang. Bila kita bernazar, sudah jadi hutang. Sebab Nabi kata, orang yang suka bernazar ini orang bakhil. Nabi kata. Orang kedekut. Pasal apa? Patutnya tak payah nazar. Nak buat-buat aja. Ini pi nazar. Bila nazar, benda tu dah jadi wajib. Kita tak buat selagi mana benda tu tak jadi wajib. Makna kita ni berkira, kita kedekut. Tak payah nazar. Orang kita ni, orang Melayu kita ni, tua-tua ni terutamanya, suka sangat dengan nazar ni. Tak usah. Nak buat-buat aja. Nak puasa. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan. Berasa nak buat-buat aja. Tak usah duk pi pasang niat nazar ni. Mak nazar ni, kalau hang dapat kerja, mak nak. Tak usah. Pasal apa? Benda tu jadi hutang. Lagi duk rajin nazar, kita ni orang yang kedekut dengan Allah. Kita nak tunggu benda tu jadi wajib baru nak buat. Jangan. Dia ni, mak dia nazar nak pergi buat haji, tak dan mati. Dia pergi tanya Nabi SAW. Saya nak kena buat ke haji dekat mak saya yang dah bernazar nak pergi buat haji, tiba-tiba mati tak dan pergi buat ni, macam mana? Nabi kata, qala na'am. Nabi kata, ya, hang kena bayar. Sebab dia sudah bernazar, sudah jadi wajib. Kena dia tak boleh nak pergi, hang kena bayar. Itu hutang dia dengan Allah. Hujji anha. Nabi kata buatlah haji untuk dia. Ulama bincang benda ni. Ulama kata apa? Syarat anak yang nak pergi buat haji kat mak tu, dia kena buat haji dia dulu. Dia dah pergi buat haji, baru dia boleh buat untuk orang lain. Tak ada dulu, tak boleh. Dia kena settle dia dulu. Okay. Ara'aiti law kana ala ummik dainun akunti qadiyah. Nabi kata kalau mak hang ada hutang duit dengan orang, hang nak bayar dah? Dia kata aqdullah. Wallahu ahaqqu bil wafa. Dia kata tentu nak bayar. Nabi kata kalau itu hutang dengan Allah lebih utama kena bayar. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada mukadimah kita yang dah nak sampai pukul 9 ni. Supaya satu, kita jangan mudah-mudah berhutang. Try seberapa boleh. Terpaksa tak boleh berapa. Kalau tak hutang, tak boleh beli rumah. Tak hutang, tak boleh beli kereta. Tak apa. Saja-saja nak pergi cari penyakit tak sah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tak suka umat dia suka berhutang. Nabi tak suka. Nah, dan yang kedua kita kena faham, hutang bukan melibatkan duit ringgit sesama manusia saja. Kadang-kadang dia jadi hutang kita dengan Allah. Hutang apa? Hutang puasa ataupun hutang nazar nak pergi buat haji dan sebagainya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita guna Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 82. Muka surat 82. Masalah penyakit ain itu diengkarkan oleh setengah orang. Kita masih lagi ada di bawah tajuk penyakit ain. Ain ni maksud dia apa? Mata. Kerana mata boleh jadi penyakit dekat kita. Maksudnya apa? Kerana kita ni piduk menunjuk, piduk riak, piduk sum'ah, piduk cakap besar dengan orang dan sebagainya. Ada mata yang tengok kita sudah sakit. Mata sudah sakit, maka mata dia sudah jadi evil eye, sudah jadi mata jahat. Yang akhirnya daripada sakit hati kat kita, mata dia sudah mai satu penyakit, dia jadi dengki kat kita.
Dan akhirnya dia buat sihir dekat kita. Baik. Now dia nak bincang, dia kata apa? Penyakit ain itu ada sesetengah orang tak percaya. Tak percaya. Ramailah orang tak percaya. Ni bukan penyakit ain saja. Hak tak percaya lagi ramai tuan-tuan lah ni. Kita kata kat dia, hang baik-baik. Ni malaikat raqib atid duk tulis ni. Dia tak percaya. Bukan orang bukan Islam, orang Islam. Ada yang tak percaya. Kalau betul-betul dia percaya ada malaikat ni 24 hours, 7 days a week duk tulis apa yang dia buat, dia tak berani buat benda salah tu, tak berani. Ni duk tulis ni. Yang dia pergi duk buat juga ni pasal apa? Dia tak percaya sebenarnya. Dia tak percaya, itu sebab dia buat. Dan lebih teruk daripada tu, dia tak percaya kata Allah ada. Kalau dia percaya Allah ada, Allah tahu dia buat apa pun, dalam cerah, dalam gelap, dalam bumi mana pun dia duduk, Allah nampak, Allah, dia tak akan buat benda salah. Cerita krisis kepercayaan dan keyakinan ini semakin merebak dan semakin menular dalam masyarakat hari ini. Krisis tak yakin dengan agama ni. Krisis tak yakin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So malam ni dia nak kata ada orang tak percaya tentang adanya penyakit ain ni. Punca daripada mata tengok, hati sakit, kemudian buat tak elok kepada orang yang dia sakit hati. Dia tak percaya kewujudan benda ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Muslim. Dia kata dan telah engkar akan dia oleh beberapa taifah, beberapa kelompok daripada orang yang berbuat bid'ah. Seperti kata setengah daripada orang pandai ilmu tabi'i. Dia kata, di antara orang yang tak percaya ni ialah orang-orang yang dia pegang dengan ilmu tabi'i. Science, nature, dia panggil. Dia kira semua benda ni nature. Semua benda ni tak ada. Terus cerita kata Tuhan ke kata apa tu sah. Dia hanya percaya kalau boleh proof, boleh bukti. Bukti maksudnya apa? Panca indera dia boleh nampak benda tu, dia percaya. Dia kata, hang kata apa? Hang baca ayat apa tadi? Dia tanya. Dia ni kata Quran lah, ayat Quran. Ada apa? Macam mana? Baca lagi. Dia kata illa ladaihi raqibun atid. Dalam Quran kata melainkan pada tiap orang manusia itu ada raqib dan atid. Dia mula, dia buat ayat buruk. Satu nama apa? Hang sebut sekali lagi nama apa? Raqib kata. Satu lagi atid. Dia mula nak main. Ada kan? Jadi macam ni ada. Tuan-tuan dahsyat dah ni. Dia tak percaya. Pasal apa? Dia tak percaya. Pasal dia tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Ni, dua ada kata belah kanan, belah kiri. Dia duduk macam mana? Dia duduk atas bau ke, duduk tepi bau, dia duduk buat main dulu tu. Allahu akbar tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bagi dia, hang kena proof, hang kena bukti mai kat aku kata dia ada. Bagi aku nampak sekali ke apa ke macam mana. Tak ada tu saya sembang. Macam ni punya orang. So, dia kata ini adalah ahli bid'ah. Dia kata orang yang tak percaya kepada Quran hadis, dia percaya kepada panca indera dia. Tiada sesuatu yang boleh dipegang melainkan barang yang didapati akan dia oleh panca indera yang 5. Dia kata. Dia kata malaikat ni macam mana? Dia ni pun betul benda lah. Lebay ni dua berapa. Malaikat ni dia jadi daripada cahaya. Malaikat ni dia Quran kata la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak akan derhaka Allah. Allah suruh apa pun dia nanti buat apa semua, duk cerita kat dia. Dia bukan peduli kau ni duk cerita semua. Dia tak, malaikat ni dia okeylah, dia kata tak apa. Hang kata tengok tak nampak kan malaikat. Ada bau tak malaikat ni? Dia ni pun betul, Tok Lebay ni betul, dia duk abang lah. Dia kata adalah hadis yang beritahu malaikat dia suka kepada wangi-wangian. Dia suka. Jadi mana malaikat wangi lah. Anak abang aku kata malaikat wangi. Aku tak buat apa pun. Tuan. Orang lah dengan agama dia buat layak buruk. Dengan agama dia buat layak buruk. Pasal apa tuan-tuan? Dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak percaya kepada benda yang tak boleh tunjuk bagi mata dia nampak. Dia tak percaya kepada benda yang tak boleh bagi telinga dia dengar. Hang duk cerita apa kat aku? Hang cerita kata dalam kubung manusia apabila masuk kubung, saat lagi malaikat nanti mai, muka dan nakir nanti mai, lepas tu malaikat suruh apa? Suruh orang mati makin duduk, hang kata, makin duduk dalam kubung, dia buat lagu tu.
Sedangkan itu hadis sahih yang menceritakan benda tu. Tapi dia tak percaya. Dia tahan tak tengok ke tanam orang tadi. Mereka perata tanah, mereka jijak-jijak sampai rapat. Hang kata apa? Hadis hang baca balik sekali lagi. Dia betul. Mengaku Islam, dalam IC tulis Islam. Cakap macam tu. Waja'a malakal qabri. Dia baca hadis ni. Maka mailah dua orang malaikat kubur. Fayaq'udani. Nabi kata, maka dibangkitkan mayat ni dan didudukkan dalam kubur. Dia mulai orang putih lah. Dia bila dia main hangat, dia main orang putih. Kan? Dia kata, don't talk nonsense lah. Dia kata. Hanya duk cakap ni semua benda merepek ni semua jangan duk cakap. Nak bangkit duduk macam mana? Tak tengok tadi tanah daripada pijak, rata, rapat. Hadis habaq macam tu. Hadis kata, waja'a malaka, dua malaikat. Malakal qabri. Main malaikat kubur doa. Fayaq'udani. Malaikat angkat mayat bagi duduk dalam kubur. Yang seorang mukar wa akharun nakir. Nabi kata seorang lagi nama dia nakir. Malaikat mai tanya kepada orang mati ni. Dia gambarkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, man hadzal rajul? Siapa ni? Dia ni? Kalau dia ni orang masa hidup atas dunia, dia beriman kepada Allah, lambat dengar nama Nabi dia selawat sallallahu alaihi wasallam, hari-hari duk cari apa lagi ruang sunnah yang dia boleh buat dan sebagainya. Kalau dia ni memang betul-betul cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jawab dekat Munkar dan Nakir, huwa abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Terus dia mengucap dalam kubur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dia mengucap. Tuan-tuan, ini mai di dalam hadis yang sahih. Tapi berapa ramai orang tak percaya hadis ini. Dia tak percaya. Pasal apa tuan-tuan? Ni dia duk abang ni. Pasal depa ni jenis mau nak ada bukti depan mata, tunjuk dekat dia. Malaikat main dengan ekor pari, sidai belakang dia dan sebagainya, baru dia kata, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Jenis macam ni. Jenis Quran main tak boleh nak percaya, jenis hadis main tak boleh nak percaya. Jenis hati ni tak kereh kematu apa benda pun tak tahu. Dia tak boleh terima ayat Quran dengan hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula dalil yang menunjukkan atas tak terpakainya perkataan mereka ini. Imam Nawawi kata, puak ni tak boleh pakai. Imam Nawawi kata, ni hadu buat cakap pandai, hadu buat layak buruk, benda yang berkaitan dengan Quran hadis, berkaitan dengan akidah, berkaitan duk buat. Imam Nawawi kata ini tak boleh pakai punya orang. Iaitu bahawasanya tiap-tiap satu yang tiada mustahil pada dirinya dan tiada membawa kepada menukarkan hakikat dan tiada merosakkan dalil, maka itu terbilang ia setengah daripada segala yang diharuskan akal yang mungkin. Imam Nawawi kata, benda ni hang jangan duk buat tak percaya. Selagi mana benda ni menasabah pada akal, boleh berlaku, dia kata hang kena percaya. Dan dia kata, dan tiap-tiap barang yang diharuskan oleh akal, apatah lagi datang pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kata, hang jangan duk kira kata panca indera hang tak boleh nak. No. Imam Nawawi kata put aside, tak tepi yang tu. Ni nak abang ni. Imam Nawawi kata, benda ni kalau dah kata mai dalam Quran, kalau dah kata mai dalam hadis, hang kena percaya. Begitu. Nescaya wajib menerimanya dan mengambil zahirnya dengan tiada takwil. Imam Nawawi kata, kalau hadis mai habaq kata, manusia iza qubira ahadukum, apabila dikuburkan satu-satu orang mayat, jaa malakal qabri, maka mailah dua malaikat. Macam mana Nabi kata, macam tu hang kena percaya. Tok Sadut tanya dah, dia mai macam mana, dia masuk kok mana, dia besar mana, Tok Sadut tanya, Tok Sadut takwil benda ni. Kalau Nabi kata malaikat mai dua orang, seorang nama Munkar, seorang nama Nakir, hang percaya, that's it. Kalau Nabi kata malaikat dudukkan mayat itu dalam fayaq'udani, bagi dia duduk, Nabi kata duduk, duduk. Hang jangan duk kata nak duduk macam mana, keranda atau rendah. Jangan duk kata, jangan duk takwil apa yang Nabi kata, ambil yang zahir hadis itu.
Tiada takwil akan dia. Imam Nawawi kata. Kerana apabila dikhabarkan oleh syarak akan berlakunya satu-satu benda tu, maka wajib beriktikad akan dia. Wajib. Bila Quran kata, bila hadis kata, sami'na wa ata'na. Dan kita duk baca tafsir ayat-ayat pilihan di Masjid Abdullah Fahim di Kepala Bateh ni, dia main ayat cerita wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Quran turun main macam tu. Dia kata, Quran sebut dalam ayat ni, dia kata apa? Sama ada benda tu lintah dalam hati ataupun hang keluar tunjuk terang-terang, Allah akan hisap. Kita buruk sangka dengan satu orang, terlintahlah hati, tak cakap apa pun, juga dihisap. Quran kata. Kalau kata, lagilah pula dihisap. Turun ayat tu, sahabat susah hati. 3 masjid dah saya ulang cerita ni. Sahabat susah hati. Allah dia kata, kalau kata bila kita cakap baru dikira dosa, okey lagi, kita boleh kontrol lagi. Terlintah dalam hati mana boleh kontrol? Terlintah. Hati ni tuan-tuan, susah tuan-tuan. Nak kontrol hati ni susah. Kita tengok satu benda, zup dia lintah. Kita baca satu benda, zup dia lintah. Hati ni, dia tertegang. Dia bukan dengar cakap. Hati ni. Sebab Hindustan kata, hati meris hati. Kita tak kena-mengena tu. Kan? Nak abang kata hati ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Sehingga Nabi SAW kata, hati ni raja dalam badan kita ni. Dia raja. Kalau baik dia, baik semua. Kalau jahat dia, lingkup semua. Tu hati. Dalam bahasa Arab pula dia kata apa? Qalbun. Qalbun. Maksud dia apa? Boleh duduk terbalik. Tuan-tuan, kita ada doa, ya muqallibal qulub. Muqallib tu daripada perkataan qalbun lah, hati. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh duk hati kita ni, dia boleh 5 tahun lepas musuh, hari ni kawan. Kan? Hati tu yang kata hati meris hati tu. Pening kan? Pening, tak boleh fikir. Hati ni, ya Allah tuan-tuan, very complicated, susah kita nak faham, rumit hati ni. Sahabat ni bila turun ayat ni, kata hang teringat apa semua, dia akan catat, dia akan kira dosa pahala. Sahabat susah hati. Daripada tahu dah, sahabat Nabi pun tak boleh kontrol hati. Pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ni betul kan ni Quran turun macam ni? Quran kata ni kalau hak lintah dalam hati, sama ada yang keluar di mulut, semua Tuhan akan hisap, betul kan ni? Tuan-tuan, Nabi tanya balik apa dekat sahabat yang pakat mai susah hati ni? Nabi tanya balik apa? Nabi kata, yang kata tu siapa? Allah lah, sebab Quran. Kalau Allah yang kata, Nabi kata, kamu cuma perlu kata sami'na wa ata'na. Full stop. Nabi ajak sahabat dia ni disiplin. Kalau kata Quran, sami'na wa ata'na. Tak mau nak dindong-dindong, tak mau. Sebab Quran dia kata apa? Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyaquma lahumul qiyaratu fi amrihim. Tak boleh kalau dia beriman laki-laki ataupun beriman perempuan, kalau sekiranya Allah sudah buat keputusan tentang satu-satu benda, tak boleh pilih-pilih lagi. Allah sudah kata arak itu haram, haram. Tak mau nak macam-macam, tak boleh. Baru kita jadi Muslim. Maknanya tunduk, serah diri kepada Allah. Apa juga Allah kata, sami'na wa ata'na. Macam tu. So, malam ni Imam Nawawi kata apa? Dia kata, kalaulah sekiranya benda tu sudah diterang oleh Allah Subhanahu wa taala macam tu, dalam Quran sudah kata, dalam hadis sudah kata, maka hendaklah kamu wajib beriktikad akan dia dan tiada harus kamu engkar akan dia. Tak boleh engkar. Maka tiada engkar akan dia melainkan orang yang degil kepalanya dan besar diri. Imam Nawawi kata.
Siapa yang macam-macam bila baca Quran, bila baca hadis nak macam-macam, ini orang takabur, orang besar diri dan orang degil. Imam Nawawi kata macam tu. Baik, masalah dia kata penyakit ain itu adakah jadi kafir kalau orang yang tak percaya dia? Medok abang kata ada ni hadis bagi tahu ada penyakit ain apa. Semua merepek lah dia kata. Dia tak percaya kewujudan penyakit ain tu, dia tak percaya. Apa hukum orang yang tak percaya penyakit ain, sedangkan penyakit ain ni Nabi sebut dalam hadis? Apa hukum kalau tak percaya? Kata dia, kata Qastallani di dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ini kitab Al-Qastallani. Dia kata tiada beza orang yang engkar akan penyakit ain dengan orang yang engkar apa-apa yang dikhabarkan oleh syarak tentang hal negeri akhirat. Tak ada beza. Orang yang tak percaya kewujudan penyakit ain sama macam orang tak percaya kata dalam kubur ada muka nakir nak tanya, dalam kubur ada azab kubur, dia tak percaya. Sama dengan orang yang tak percaya penyakit ain. Sama dari segi apa? Semua tu Nabi bagi tahu. Semua tu Nabi bagi tahu. Oleh kerana Nabi bagi tahu, hang kena percaya. Kalau hang tak percaya, sama. Hang tak percaya penyakit ain, sama macam hang tak percaya tentang alam kubur. Kata Qastallani. Maka termaklum jua pada kita, tiada ia ambil endah dengan perkara itu. Kalau dia tak percaya hal penyakit ain, dia ni pun jenis tak percaya. Cerita-cerita hadu abang main benda sam'iyat ataupun benda ghaibiyat ni, dia jenis tak percaya. Sam'iyat maksud apa? Benda hak dengar je, nampak tak boleh. Orang main habaq kat kita kata dalam kubur ni dia ada satu azab, dia panggil himpitan kubur. Himpit. Ada orang-orang yang tertentu yang nasib tak baik, dia masuk dalam kubur, sat dia. Orang balik aja, lepas pada selesai ke bumi dia, orang balik aja, malaikat mai duk sat, kubur akan impit dia. Bahkan Nabi kata apa? Impit ni sampai ni tulang rangka ni diselisih. Hadis Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih. Dia dengar macam tu dia kata tengok tak ada apa pun dia lah. Dah lah kalau betul lagu hang kata, dia kata sampai bawah tu dengan duk kena himpit. Dah korang-korang nampak juga pokok kemboja tu bergoyang ke apa. Dia buat je. Dia cakap dulu tu. Dia cakap Allahu Akbar tuan-tuan. Ni kaki tak percaya ni. Jangan cerita kat dia bab-bab lain ni. Kata dalam kubur nanti mai apa semua ular nak gigit. Sudah-sudahlah. Dia kata, hampa ni bila nak maju? Dia kata kalau baru bercakap benda ni. Dia pikut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Al-Qastallani, dia kata apa? Kalau jenis macam ni, dia tak percaya semua. Benda hak orang duk cerita dengar, mata tak pernah duk tengok nampak, dia tak akan percaya. Jenis macam ni sama. Kata Imam Qastallani. Masalah, dia kata penyakit ain itu zahir memberi mudarat dan tahqiq adanya. Penyakit ain yang kita duk baca daripada bulan lepas sampai bulan ini, duk baca ni, dia kata memang dia boleh bawa mudarat dekat orang. Dia boleh bawa mudarat. Bahkan penyakit ini pasti akan adanya. Ini bukan cerita, memang ada. Nabi nak buat yang tu. Baik. Sehinggalah syarak pun ada mengisbatkan dia. Syarak pun isbatkan kewujudan benda ni. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain." Tu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada satu benda yang boleh mendahului takdir. Kita ni tuan-tuan, hidup kita ni kita diikat dengan qada dan qadar. Tuhan tulislah. Tuhan tulis dah. Katalah Nabi kata tidak ada qada dan qadar, tidak ada takdir. Tuhan tak tentukan, tak ada takdir apa-apa. Hang buat apa jadi apa, hang buat apa jadi apa. Contohnya Nabi kata kalaulah macam tu. Tapi tak macam itulah, sebab kita ada takdir, ada qada dan qadar. Nabi kata katalah tak ada qada dan qadar, tak ada takdir. Nabi kata yakni jika ditakdirkan
ada di sana sesuatu yang akan jadi tanpa ada takdir daripada Allah, nescaya penyakit ain itulah yang banyak menjadi penyakit yang zahir dan memberi mudarat kepada manusia. Itu dia. Kalau tak kerana sudah Allah sudah takdirkan, sudah tentukan, penyakit ain ni akan jadi. Tak ada takdir dia akan jadi. Dengan kerana ada takdir, kadang-kadang orang nak buat sihir dekat kita tak jadi. Pasal apa? Pasal Allah sudah takdirkan kita tak kena. Nampak? Kalau tak sebab ada takdir tu, dia kata, inilah benda yang akan jadi dalam masyarakat. Penyakit ain yang berpunca daripada hasad dengki ni. Had ni lah paling teruk akan berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan percaya tak benda ni duk jadi dalam masyarakat kita? Allahu Akbar, tuan-tuan. Niaga ni bukan menjaga apa pun. Duk jual si lemak pagi je. Kan? Duk jual si lemak pagi je. Dengan duk jual goreng pisang petang. Berapa sangat dia nak dapat? Dengki. Dengki. Dia pergi buat sihir sampai muntah-muntah darah, sampai kawan yang seorang lagi ni. Allahu Akbar. Apa ni? Ni dalam masyarakat kita ni. Dia tak takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak takut. Kerana hasad, kerana dengki. Dia tak faham kata rezeki ni, Allah dah tentu dah, hang nak dapat banyak mana, hang nak dapat, Allah dah tentu dah. 10 orang jual goreng pisang pun, kalau Allah dah tentu dah tiap-tiap seorang dapat RM100 bersih seorang, semua orang akan dapat seorang RM100. Allah dah tentu dah rezeki masing-masing ni. Bila kita dah buka di sini dah masuk 2 tahun dah, dia baru main buka tepi tu, kita nak dengki kat dia, tak payah tuan-tuan. Rezeki kita dah Allah tentukan, rezeki dia pun Allah dah tentukan. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak percaya kepada benda ni. Tengok dia main buka, dia mula duk main sakit hati, balik di rumah tidur tak boleh nak lena, duk ingat. Tuan-tuan, kita tak faham tentang rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Benda tu sudah tahqiq, sudah pasti ada. Kalaulah tidak kerana ada qada dan qadar, dia kata penyakit ain ni akan merosakkan masyarakat. Kita kena ada perlindungan, tuan-tuan. Apa benda yang Nabi SAW ajak kat kita dari segi perlindungan ni? Nabi ajak apa? Yang pertama, amalkan ayatul kursi. Dia waktu tu imam kadang-kadang bila semayang, dia skip, dia tak baca ayat kursi lepas daripada semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok dah lewat dah, Al-Fatihah, dia kata, pakai baca Fatihah, doa. Tuan-tuan, sedangkan yang disuruh oleh Nabi dalam hadis terang ni apa dia? Ayat kursi. Jangan miss. Nabi kata apa? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah maktubah. Nabi sebut ni, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Atau kama qala dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, dan hadis itu sahih. Nabi kata, barang siapa yang tiap-tiap kali habis semayang, dia tak miss baca ayat kursi. Ayat kursi ni apa, tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Baca sampai habis. Kalut macam mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Yang ni Nabi tak pernah miss 3 kali istighfar. Lepas tu kalut ayat kursi jalan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai habis. Pasal apa? Pasal Nabi kata, bang siapa yang membaca ayat kursi di akhir tiap-tiap sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tak ada apa boleh halang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Orang tanya balik, ni apa maksudnya yang tak boleh halang dia masuk syurga melainkan mati? Maksudnya ialah lepas mati, syurga tentu dia akan dapat, cepat atau lambat. Tapi syurga memang dia dapat. Macam tu punya Nabi pesan, kita boleh tinggal tak baca ayat kursi. Jangan, tuan-tuan. Jangan.
Bahkan mai adalah hadis yang panjang riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Siapa tuan-tuan? Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Dia sebut dia ni satu benda kita dandang kena teringat daripada dia. Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, rumah dia jadi rumah Nabi tidur. Abu Ayyub Al-Ansari. Last kali dia mati di mana? Saya ceritalah di masjid ni dulu. Last kali dia mati di mana? Di Istanbul, di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari. Hebat. Abu Ayyub Al-Ansari ni apa jadi dekat dia? Dia ada simpanan kurma. Kurma Arab, dia bila main musim apa kutiuk dia simpan, dia keringkan kurma, simpan. Boleh makan sampai setahun. Dia ada stor simpanan kurma. Tapi dia kata apa? Fakanat taji'ul ghul fata'khudhu minhu. Ada satu jebon duk mai curi kurma dia. Ghul ni maksud dia apa? Ghul, ghain waw lam, ghul. Ada setengah dia baca ghaul, ghain waw lam, ghul. Ghul ni setan pun ghul, iblis pun ghul, jin pun ghul, hantu pun ghul, jembalang pun ghul, jebon pun ghul. Ghul ni maksudnya ni makhluk ni jahat ni makhluk. Toyol pun ghul. Dia panggil ghul kalau ada lah. Ni semua ni dia panggil ghul. Abu Ayyub Al-Ansari dia ada satu tempat duk simpan kurma. Dia punya masalah apa? Tiap-tiap malam kurma dia hilang. Tiap-tiap malam. Esok tengok korang, lusa tengok korang, tolak tengok korang. Okey, dia kata apa? Qal fashaka dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi. Abu Ayyub jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada tempat simpan kurma di rumah. Tiap-tiap malam ada benda duk mai ambil kurma saya." Dia abang kat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, "Fazhab fa iza ra'aitaha faqul bismillah ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata, tak apa, Abu Ayyub, balik. Malam ni hang tunggu. Syekh Ghul ni nanti mai. Syekh Ghul ni, jebon ni, apa ni, dia nanti mai malam ni. Dia mai, kalau dia jeremuh dengan hang, jeremuh tu. Dia terserempak dengan hang, dia jeremuh dengan hang, hang mau kata kat dia satu. Nabi kata, kata kat dia, bismillah. Kata kat dia, dengan nama Allah. Ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh abang begitu. Hang tunggu malam ni, dia ni nanti mai lagi. Hang jumpa dia, hang kata dekat dia bismillah, kata kat dia dengan nama Allah, terimalah seruan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata rawi hadis ni, fa akhazaha. Malam tu Abu Ayyub tunggu. Tuan-tuan, sebelum tu saya abang, hadis ni hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Saya duduk main ni dia mengarut merepek apa. Hadis ni hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Okey. Dia tunggu, Abu Ayyub tunggu. Mai Syekh Ghul ni mai. Mai lagu satu macam yang nak sambang kurma Abu Ayyub ni. Fa akhazaha, Abu Ayyub cukup tangkap, boleh tangkap rupanya jebon ni, tangkap dia. Fa halafat an la ta'ud. Kena tangkap. Dia kata apa? Dia kata, sumpah saya tak mai dah. Ini last lah saya mai. Sumpah saya tak mai. Oh, jadi sebelum ni pun hang lah. Saya. Fahalafat alla ta'ud. Dia sumpah terus dekat Abu Ayyub. Sumpah dia kata, malam ni last saya tak mai dah lepas ni. Sumpah dia kata. Fa arsalaha. Abu Ayyub pun kata, okey, tak apa hang, jaga baik hang mai, aku tongkoi sekali lagi. Pergi. Lepas. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esok pagi pergi jumpa Nabi. Abu Ayyub ni pergi jumpa Nabi. Faqala, dia sampai dia tak ada nak abang apa. Nabi kata kat dia. Nabi kata, ma fa'ala asiruk. Nabi kata, macam mana syekh yang hang tangkap semalam, apa dia buat? Nabi tanya. Qal, kata Abu Ayyub, dia kata, halafat alla ta'ud. Dia kata, Syekh Ghul janji tak mai dah. Kata, saya tangkap dah semalam, saya tangkap. Dia kata, dan apa yang Tuan suruh kata, saya kata bismillah, kata hang terima dakwah Nabi. Kata dekat dia sumpah, dia kata dia last dia tak mai dah lepas ni. Nabi gelak. Nabi kata apa? Kazabat.
Wahia muawidatun lil kazib. Nabi kata dia mohong hang. Nabi kata, kalau kita kata apa, dia jual hang. Dia jual hang dua seduit. Nabi kata dia mohong hang. Wahia muawidatun lil kazib. Ni Nabi kata nak abang kat hang Abu Ayyub, dia ni kaki mohong. Nabi kata kaki mohong. Kalau orang Bali dia kata kaki bahong. Kaki bahong ni mohong. Kata rawi, Nabi kata kat dia, tak apalah, balik malam ni dia main lagi. Nabi kata begitu. Hadis tu dipercepatkan, apa jadi? Dia pun balik, malam tu tunggu, main lagi. Tangkap lagi sekali. Macam tu juga dia kata, sumpah, hak ni betul yang sumpah, esok tak main lah. So cerah, Abu Ayyub pergi dekat Nabi, tak ada nak buka mulut. Nabi kata dia, ya Abu Ayyub, macam mana? Hang punya orang tawanan semalam macam mana? Dia kata saya lepas pasal dia janji tak main sungguh. Dia kata kali ni betul, dia cakap betul tak main. Jenis betul benda ni. Dia kena jual dengan orang lah. Dia kata kali ni betul, dia saya tengok muka dia memang betul, dia tak main malam ni, saya yakin dia tak main. Nabi kata apa? Nabi kata kazabat. Nabi kata dia mohong sekali lagi. Nabi kata dia ni memang kaki mohong. Nabi kata tak apa, balik malam ni dia main lagi. Nabi kata balik, main lagi malam tu 3 kali. Bila mai kali ketiga, Abu Ayyub tangkap dia. Kata Abu Ayyub, ma ana bitarikik hatta azhaba bik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub kata, sorry, yang ni memang last betul. Dan aku tak akan lepas hang. Kok mana cerita pun aku nanti bawa hang pergi dekat Nabi. Kok mana pun, hang selalu buat apa kat aku tak percaya dah hang ni. Hang mesti kena pergi jumpa Nabi. Faqalat, kata Jabon ni, inni zakiratun laka syai'an. Okey. Dia kata tak apa. Ni, aku nak abang satu. Dia kata, aku nak abang satu benda, nama dia Ayatul Kursi. Dia kata, Jabon ajak Abu Ayyub ayat kursi. Lagi sekali saya abang dekat tuan-tuan, hadis ini hadis sahih, riwayat At-Tirmizi. Okey. Lagi sekali kita abang. Ini hadis sahih. So, dia kata, okey, yang ni betul. Aku abang dekat satu benda, dia kata hang buat amalan benda ni, nama dia Ayatul Kursi. Iqra'ha fi baitik. Hang baca ayat kursi di rumah hang. Fala yaqrabuka syaitan wala ghairuh. Kalau hang baca ayat kursi ni di rumah hang tidak akan didekati oleh syaitan dan lainnya. Maksudnya apa? Setan, iblis, jin, jebon, apa semua ni, depa ni semua yang tak mai di rumah hang. Ni, dia ni. Dia habaq dekat Abu Ayyub macam tu. Kata rawi hadis tu apa? Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok pagi dia pun pergi nak jumpa Nabi. Sampai aja Nabi kata kepada dia, ma fa'ala asiruk. Nabi kata, ya Abu Ayyub, apa cerita semalam? Adakah satu cerita baru? Kata Abu Ayyub, fa akhbarahu bima qala. Dia pun cerita. Dia kata, hak ni memang saya tak mau lepas, dia kata. Tapi hak kali ni lain sikit. Dia suruh saya baca ayat kursi. Ayat kursi Nabi dah turun dah, Nabi dah ajak mereka dah. Tapi iblis ni, syaitan ni ajak dekat Abu Ayyub. Dia kata hang baca ayat ni. Ayat ni dipanggil ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat tu sampai habis. Hang baca, aku tak boleh main dah rumah. Start pada hang baca tu, malam ni korma hang selamat. Kalau aku boleh main lagi, hang tak baca. Kan? Abu Ayyub habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya lepas dia juga. Tapi selepas dia ajak dekat saya yang ni, saya tak tahulah hak ni betul tak betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sadaqat. Nabi kata hak ni betul. Nabi kata. Ini dia panggil apa? Endorsement daripada Nabi. Nabi cop betul. Ayat kursi kalau baca, iblis, syaitan, jin jahat-jahat tak boleh nak mai dekat dengan kita. Nabi kata hak ni sadaqat. Nabi kata hak ni betul. Wahiyya kazu. Nabi kata tapi hang mau ingat, syekh ni tetap kaki pemohong. Nabi kata wahiyya kazu. Walaupun dia habaq kat hang hak semalam ni ayat kursi ni hak ni betul, tapi tang dia tu tetap kaki pemohong. Nabi kata, makna kata kalau hang jumpa dia di lain tempat, hang mau ingat ni kaki pemohong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu, amalan. Kita jangan lupa lepas ni,
Semayang, tiap-tiap habis semayang fardu, ayat kursi by hook or by crook. Macam mana pun kena baca. Kok mana pun. Tak boleh nak baca atas sejadah ni, berasa lambat sangat kita ni, kalang kabut sungguh, kita ni sibuk sungguh. Sambil duduk berjalan, nak pergi naik motor tu baca ayat kursi ni. Setiap kali habis salat fardu, ayat kursi ni mesti kena baca. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Pasal apa? Pasal fadilat dia besar sangat. Jangan ditinggalkan. Lagi satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashih nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wa bil muawwidhataini jami'an. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadih. Qalat Aisyah, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bih. Qala Yunus, kuntu ara ibn Shihab yasna'u dhalika idza ata ila firashih. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini lagi satu amalan. Apa dia? Aisyah kata Nabi without fail. Without fail ni maksud apa tuan-tuan? Kok mana pun Nabi buat, tidak pernah Nabi tinggal. Without fail, tak pernah Nabi tinggal amalan ini. Apa dia? Apabila Nabi nak tidur, Nabi duduk aja atas firash, atas tilam dia, Nabi duduk aja, nafatha fi kaffaihi. Nabi angkat dua tapak tangan dia, Nabi mbuih dulu. Nabi mbuih. Kemudian Nabi baca qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi baca muawwidhataini. Muawwidhatain maksudnya apa? Dua ta'awudz ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Every night before go to sleep, Nabi akan baca benda ni without fail. Duduk aja atas tilam nak tidur tu, angkat dua belah tangan, mbuih qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadih. Lepas itu Nabi akan sapu dengan dua tangan dia ni, Nabi sapu muka dia dan Nabi sapu seluruh badan dia sampai takat mana terjangkau tangan dia. Takat mana boleh pi, Nabi akan pi. Sapu pi sampai buku lali, sampai ujung jari, sampai habis. Nabi sapu tu semua. Qalat Aisyah. Aisyah cerita itu amalan Nabi tiap-tiap malam, tak pernah lupa. Aisyah kata apa? Falamma ishtaka, bila Nabi mai sakit. Kan Nabi dia sebelum wafat dia sakit. Bila Nabi mai sakit, sehari dua hari makin gering, makin teruk sakit Nabi. Nabi tak mampu. Sampai nak baca pun berasa lelah, berasa penat. Apatah lagi nak sapu badan, Nabi tak mampu. Aisyah kata apa? Falamma ishtaka, bila Nabi sakit sangat dah, kana ya'muruni an af'ala dhalika bih. Nabi suruh Aisyah tolong buat. Aisyah mai duduk kat Nabi, angkat tangan Nabi, duduk. Aisyah baca. Nabi tak boleh buat, suruh Aisyah buat macam mana Nabi duk buat. Aisyah mai tolong angkat tangan Nabi, tak di muka, tak larat nak buih, Aisyah tolong buih. Aisyah baca pula qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul birabbin nas. Aisyah tolong berbantukan Aisyah ni sapu badan Nabi ni takat mana boleh. Aisyah tolong buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Yunus, kata dalam hadis Bukhari ni, kata Yunus ni salah seorang daripada rawi hadis ini. Dia tabi'in. Kata Yunus, kuntu ara ibn Shihab yasna'u zalika idza ata ila firashi. Dia kata aku tengok satu ulama zaman dia, juga tabi'in, nama dia Ibnu Shihab. Dia kata aku tengok dengan mata aku, Ibnu Shihab ulama hebat zaman tabi'in ini, dia buat macam mana hadis yang Aisyah cerita tu. Tuan-tuan, siapa dia yang kata Ibnu Shihab ni? Nama dia Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dia wafat tahun 124 Hijrah. Yang ni. Dia hidup zaman kerajaan Umayyah. Dan kita baca Khulafa Ar-Rashidin, lepas Khulafa Ar-Rashidin kerajaan Bani Umayyah. Lepas itu kerajaan Bani Abbasiyah. Dia ni Ibnu Shihab, dia zaman kerajaan Bani Umayyah. Dia zaman tu.
Zaman kerajaan Bani Umayyah ni, Ibnu Syihab ni satu orang the most respected person di Madinah. Sangat dihormati dia ni. Satu ulama, orang kalah dengan dia. Orang hebat dia ni. Digambarkan yang kata Ibnu Syihab ni, yang hadis Aisyah ni dia buat amalan sampai mati juga ni. Digambarkan Ibnu Syihab ni, dia satu orang rambut cecah bau. Ulama dulu. Saya ingat nak taruh juga aku rambut banyak boleh. Saya ingat lepas raya apa esok ni, main-main tengok rambut main turun cecah bau tu, dia ni awat. Bulan berikut tinggal 2 sah tak. Patah merepek lah ni yang tengok dengan rambut. Kata lagu tu pada tuan-tuan, rambut macam tu ulama dulu, Nabi dulu pun rambut panjang. Kan? Ulama-ulama zaman dulu depa macam tu. Imam Al-Ghazali apa semua rambut cecah bau. Kan? Tapi lah tak boleh lah. Kalau buat lah ni dia jadi pelik. Kan, dia jadi pelik. Jadi kita terus ada bagi pelik lah. Begitu kan. Jadi Ibnu Syihab ni rambut dia ni cecah bau. Janggut panjang dan dai dengan inai. Itu dia. Bila sebut Ibnu Syihab, rak mai dalam kepala. Macam tu punya gambaran. Yang kita Ibnu Syihab ni mai satu orang yang sangat dihormati pada zaman itu, zaman Umayyah tu sangat dihormati, dan dia punya rupa parah dia macam tu. Sangat hebat orangnya. Kata Yunus, dia kata apa? Ibnu Syihab, hadis yang Aisyah habaq tadi. Nabi bila nak tidur, pergi dekat tilam aja, Nabi angkat 2 tapak tangan tak depan muka, Nabi embuih, Nabi baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, lepas tu Nabi sapu muka, tangan, sampai badan, sampai kaki, sampai hujung. Nabi buat itu. Macam mana Nabi buat? Macam itulah dibuat oleh Ibnu Syihab, ulama hebat pada zaman Umayyah. Benda-benda ni tuan-tuan, dia panggil apa? Dia panggil amalan untuk nak lindung diri kita daripada gangguan-gangguan yang kita sebut tadi. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk, tuan-tuan. Kita nak puasa 60 hari lagi. Makna je apa tuan-tuan? Kuliah kita last bulan depan. Walaupun tuan-tuan rasa macam baru mula ya kuliah ni, tapi itulah masa dia duduk jalan macam tu. Laju tuan-tuan, dia spin ni cukup laju. Cukup laju. Ni bulan Mac, bulan depan bulan April. Bulan Mei 4 hari bulan ke berapa bulan kau tak silap? 1 Ramadan. 6 hari bulan 1 Ramadan. Habis. Habis dah. Bukan habis apa? Habis kuliah. Kan? Jadi kalau nak puasa pula, nak kena duk fokus puasa ni nak bagi cantik. Tuan-tuan, lepas itu pula lah kalau panjang umur saya, panjang umur tuan-tuan, berjumpa kita insya-Allah. Tak ada, lagu tu lah kita. Sambung baca sendiri di rumah masing-masing. Baik, kemudian kita akan masuk tajuk lepas ni, penyakit ain ni confirm ke ada? Duk tanya tak habis-habis lagi. Penyakit ain ni dia kata betul, confirm betul ke? Kata ada. Satu. Kemudian dia nak mai pula satu cerita yang menarik. Cerita dia kata sahabat Nabi pernah kena. Sahabat Nabi pernah kena yang kata penyakit ain ni. Dan penyelesaian dia, Nabi suruh mandi. Bukan mandi kawan yang kena sakit tu. Kawan yang menyebabkan dia sakit tu kena mandi. Ya Allah, kata pening kita. Kita selalu tengok orang sakit tu pergi berubat, kawan orang sakit tu kena bagi mandi. No, penyakit ain ni seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu orang cerita dia menarik ni, cerita ni menarik. Bulan depan ni kalau panjang umur, ada masa elok, kena baca ayat ni. Kena baca ayat ni, cerita macam mana sahabat ni boleh kena ni, dan apa punca kawah seorang lagi yang menyebabkan dia syok tuan-tuan. Kan nak baca juga ni malah ni. Nah, jadi ni cerita akan datang ni, dia cerita berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita akan tengok macam mana cara ubat orang yang kena penyakit ain insya-Allah. Kemudian yang kita gezek bulan lepas pun kita tak ada baca sikit lagi. Cerita tentang penyakit ain, dia boleh transfer dengan perantaraan angin. Dengan perantaraan angin. Satu orang sudah hasad, sudah dengki, sudah sakit hati dekat satu orang, dengan tengok saja. Dengan tengok saja dia sudah kirim pi. Bisa penyakit itu sudah kirim pi. Sana no, duduk jauh. Tengok saja sana kena. Dia akan mai cerita tu.
Dan kita cerita dalam kuliah lepas, kita kata macam yang magician, yang ahli sihir zaman lah duk buat. Itu di antara ciri-ciri dia. Ahli sihir zaman lah. Dia tengok lampu Kalimantan. Tak ada wire, tak ada apa, lampu mantah gitu aja, lampu sebatang tu ya. Dia tengok aja. Dia tengok, dia kerut kening dia sikit, nyala. Nyala. Itu ciri-ciri ain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni lagi kasar. Dia ni tengok dia ni tu nak tahu siapa. Tu bulan depan kalau panjang umur. Dia ni dan kawan tu pula bila kena tengok boom kata jatuh terlentang. Siapa tu yang jatuh terlentang tu? Bulan depan juga kalau panjang umur. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.